الله نبدأ إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث عن التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. InsyaAllah pada petang yang berbahagia ini kita menyambung kembali mudzakarah kitab At-Taqdirat As-Sadidah fil Masailil Mufidah dalam perbahasan bab puasa. Jadi petang ini kita akan selesaikan bab puasa dan kita akan masuk kepada bab al-i'tikaf insya-Allah. Kita baca halatu adamil fitri biwusuli 'ainin ila al-jawf min manfadhi maftuh sab'un. Saya sebut keadaan-keadaan yang tidak membatalkan puasa walaupun masuknya ain zat ke dalam jauf, dalam batin melalui rongga yang terbuka. Sebelum ni kita sebut kalau masuk sesuatu yang berbentuk ain zat melalui rongga yang terbuka, contohnya mulut, masuk tu pula ke dalam batin, halqum, perut, maka batal puasa. Contohnya kita ambil air, kita minum. Air masuk melalui mulut, iaitu manfadh maftuh. Kemudian masuk ke batin, iaitu halqum dan juga perut, maka batal puasa. Tapi kat sini ada 7 gambaran tak batal puasa walaupun ain masuk melalui manfadh maftuh dan masuk itu pula ke dalam jauf. Yang pertama, ma wasala ilaihi binisyan. Apa-apa yang sampai ke dalam jauf dalam keadaan terlupa. Zaid pada 10 Ramadan dia berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, masuk tengah hari dia pergi bantai makan nasi. Nasi kak wuk ke, nasi ayam madu ke. Cuma dia makan tu dalam keadaan tidak sengaja, terlupa sedang berpuasa, maka kita sebut tak batal puasa walaupun makan tu bertambah-tambah. Habis pinggan tambah pula nasi, tambah pula lauk, dan 2-3 pinggan, tak batal puasa. Sebab apa? Sebab makan dan minum dalam keadaan terlupa. Beza kat semayang. Semayang kalau kita makan sepinggan 2, batal semayang. Sebab apa dibezakan? Sebab sembahyang ni dia ada munabbih. Ada perkara yang mengingatkan kita yang kita sedang sembahyang, iaitu rukuk, sujud, i'tidal. Perbuatan kita sujud, i'tidal, rukuk tu, perbuatan tu dipanggil sebagai munabbihun. Perkara-perkara yang mengingatkan kita yang kita sedang sembahyang. Dalam keadaan ada munabbihun itu pun kita boleh terlupa, itu salah besar kita lah, muqassir kita, sebab tu batal. Ada pun orang yang berpuasa tidak ada munabbih. Dia puasa, dia tak puasa, rupa dia sama. Dan dia tak buat satu perkara lain. Dia tak buat satu perkara yang membezakan dia dengan orang puasa. Contohlah kalau orang dengan orang yang tak puasa. Contoh orang yang tak puasa, contohlah orang puasa kena berlari ke 1 kilo, ataupun kena sujud ke 2-3 minit, 2-3 jam. Tak ada. Orang puasa, orang tak puasa, keadaan dia macam ni. Cumanya dia tak makan, tak minum lah. Jadi oleh sebab tidak ada munabbihat ataupun munabbihun itu, munabbih, maka direngankan. Kalau kita makan dalam keadaan terlupa, walaupun sepinggan, 2 pinggan, maka tak batal kita punya puasa. Itu yang pertama, aiman. Apa khabar? Nombor 2, ma wasala ilaihi ma'al jahli bi fitrihi wa kana al-jahilu mimma yu'dharu bi jahli. Yang kedua ialah apa-apa yang sampai ke dalam jauf dalam keadaan jahil. Dan jahil itu pula jahil yang dimaaf oleh syarak, iaitu baru peluk Islam ataupun duduk jauh daripada ulama. Contoh kita sebutlah seorang manusia ni nama dia Muhammad sebagai contoh. Baru peluk Islam. Yang dia tahu kena puasa, tak boleh makan, tak boleh minum, tak boleh jima. Dia tidak tahu tak boleh memasukkan sesuatu dalam batin. Jadi tengah-tengah puasa dia masukkan sesuatu ke dalam hidung dia sampai ke batin, telinga dia sampai ke batin.
maka kita sebut tak batal. Sebab apa? Sebab dia baru peluk Islam, tak ada belajar lagi perkara-perkara tersebut, maka tak batal lah. Sebab jahil yang maaf oleh syarah. Yang ketiga, Aiman, ma wasala ilaihi ma'al ikrah ma'a tawaffuri syurutil ikrah. Apa-apa yang sampai ke dalam batin disebabkan dipaksa, maka tak batal juga puasa kita. Tapi saya sebut sini ma'a tawaffuri syurutil ikrah, dengan syarat-syarat ikrah itu dipenuhi. Ada berapa syarat ikrah? Ada 4. Bila cukup 4 syarat ni, maka orang yang dipaksa untuk makan tu tak batal puasa dia. Yang pertama, qudratul mukrih, muka surat 191 kalau cetakan yang kedua tak, buku ni hijau. Qudratul mukrih ala tahqiqi ma haddada bihi biwilayatin aw taghallubin. Yang pertama, syurutul ikrah ialah qudratul mukrih, kekuasaan ataupun kemampuan orang yang memaksa untuk melaksanakan apa yang diberi ancaman, yang diancam. Contoh, Zaid mengancam Ali, wahai Ali, kamu tak buka puasa, aku tembak. Boleh. Si Zaid ni dia ada kekuatan untuk melaksanakan apa yang dipaksa tu. Biwilayatin, contoh dia wilayah ni maknanya contoh dia tu ayah kepada si Zaid, ataupun dia tu sultan, pemimpin. Ataupun taghallub ni maknanya orang yang kuat. Jadi dia tak adalah ada pangkat sultan, ayah ataupun atuk kepada orang yang dipaksa, tapi dia tu orang kuat, gagah, gangster lah. Gangster, bahasa kita sebut gangster. Jadi gangster tu tak ada kemampuan untuk melaksanakan apa yang dipaksa. Maknanya sebelum ni ada 2-3 orang dah mati. Sebab apa? Sebab gangster ni bunuh. Apa bunuh? Orang yang dipaksa tu tak nak ikut. Jadi kita pun tahu benda tu. Dia paksa kita, ataupun dia paksa si apa tadi? Nak lupa nama dah. Contohlah dia paksa kita suruh buka. Maka kita mau makan. Atas sebab apa dipaksa? Sebab kalau tak makan kena bunuh. Ketika itu tak batal puasa. Syarat kedua bagi ikrah ialah ajzul mukrah an daf'i ma ukriha bihi biharabin aw istighathatin. Ajzul mukrah maknanya orang yang dipaksa mesti lemah daripada menahan perkara yang dipaksa. Maknanya bila kita dipaksa untuk makan, kita tak ada jalan lain dah. Nak lari tak boleh, nak menjerit tak boleh, minta tolong. Senapan duduk kat sini. Tak, maka ketika itu kalau kita makan, kita tak batal puasa. Tapi kalau kita boleh lari, boleh menyorok, tak, maka kita ketika itu kalau kita makan juga batal puasa. Yang ketiga, dhannul mukrah annahu in imtana'a fa'ala al-mukrihu ma khawwafahu bih. Syarat yang ketiga bagi syarat ikrah ialah dhannul mukrah. Orang yang dipaksa bersangka dengan sangkaan yang kuat, kalau aku tak buat, kawan ni memang tembak sungguh. Nah, kita kenal dah orang yang memaksa ni, gangster ni, sebelum ni memang dah bunuh orang dah. Akhirnya orang tak dengar kata dia, tak ikut cakap dia, dia bunuh. Jadi kita pun sangka dengan sangkaan yang kuat ataupun yakin kawan ni kalau dia paksa aku tak buat, memang dia bunuh sungguh aku. Gitu. Berbeza dengan orang yang sekadar mengancam tapi tak pernah buat. Contohlah ada orang, nama dia Umar sebagai contoh. Umar ni paksa orang dekat 1000 kali dah. Lepas tu dia bagi ancaman tapi tak buat ancaman dia tu. Jadi kalau orang tu mengancam kita dan kita tahu orang ni mengancam saja ni, jadi main, jadi bolong, jadi tak serius, boleh. Maka ketika itu kalau kita berbuka batal puasa. Batal puasa. Syarat yang keempat, an la takuna hunaka qarinatu ikhtiyar, mesti di sana tidak ada petanda yang kita ni memilih. Contohnya depan kita ada nasi ayam, lepas tu ada benjo. Tahu benjo? Dia beza benjo dengan burger. Burger ni dalam dia tak syarah lah tu. Okey, jadi depan kita ada benjo, ada nasi ayam. Orang tu paksa kita untuk makan benjo. Mungkin dia tak minat benjo, maka dia paksa kita makan benjo. Nasi ayam dia nak makan. Jadi dia nak ada orang teman dia makan sekali dengan dia. Dia tak puasa, dia ajak kita teman dia. Tapi senapan sini dah.
Mu tak makan sekali aku tembak. Tak? Okey. Dia suruh kita makan apa? Benjo. Masa kita, lepas tu kita pun ambil. Tapi kita tak ambil benjo, kita ambil nasi ayam. Tak? Ketika itu batal puasa kita. Sebab apa? Sebab kita ada ikhtiar. Yang kita dipaksa makan benjo, bukan nasi ayam. Jadi bila kita pilih nasi ayam tu ada ikhtiar, ada kehendak kita. Maka batal puasa. Macam talak lah. Tak? Kalau orang talak, orang paksa kita talak isteri, kita pun talak. Orang tu paksa kita talak 3, kita pun talak 3 isteri kita, tak jatuh. Walaupun satu tak jatuh. Tapi kalau kita talak isteri kita dengan talak 1 ataupun talak 2, maka jatuh. Jatuh talak 1 ataupun talak 2. Sebab apa? Bila kita berpaling daripada apa yang dipaksa, di situ menunjukkan kita ada ikhtiar. Kita sendiri memang lama dah geram ke bini ni. Kebetulan orang paksa, kita pun mikir, talak 3 kan, teruk sangat, tak boleh nak rujuk. Talak 1 dululah. Jadi dia pun talak, jatuh. Tu hukum syarak lah. Kalau berlaku sungguh benda tu, pergi jumpa balik lah pejabat agama, lagu mana cerita Jadi itu syarat ikrah. Dan ditambah kat sini, Syekh sebut dekat ta'liq muka surat tadi, alla yatanawalahu li syahwati nafsihi bal lida'il ikrah. Kita dipaksa untuk makan. Kita makan tu memang disebabkan ikrah sahaja. Semata-mata sebab dipaksa. Dan tidak ada kehendak dan nafsu untuk makan. Maknanya kalau orang paksa kita makan, kemudian dalam hati kita, alhamdulillah, boleh makan juga aku hari ni, tengah-tengah lapar ni. Nah, puasa aku tak batal. Sebab apa? Sebab dipaksa. Ketika itu batal. Sebab apa? Sebab bila kita sebut alhamdulillah, lama dah nak makan, cuma tak makan sebab apa? Tak ada orang paksa. Bila orang paksa, kita baru makan. Kita beranggap apa? Tak batal. Sedangkan dah batal puasa. Jadi mesti kita makan disebabkan faktor ikrah semata-mata. Kalau ada sudut lain, faktor lain, iaitu faktor minat, faktor suka ke nasi tu ke ayam tu ke, maka ketika itu batal puasa. Jadi nombor 3, perkara yang walaupun sampai zat ain ke dalam jauf daripada manfaz maftuh tidak membatalkan puasa, ialah apa-apa yang sampai ke dalam batin kita, ke dalam jauf dengan dipaksa. Dan mesti cukup syarat paksa yang 5 lah, yang 5. Yang keempat, ma wasala ilaihi bijarayani riqin khalisin tahirin bima baina asnanih. Apa-apa yang sampai ke dalam perut, sebagai contoh, bijarayani riqin khalisin tahir, dengan pergerakan air liur yang cukup syarat. Air liur yang khalis, yang tak bercampur dengan dakwat dan sebagainya, yang tahir, yang tak bercampur dengan darah. Bima baina asnani, maknanya gini. Contoh ada daging sikit melekat kat gigi. Kemudian kita pun telan air liur. Telan air liur, kita rasa kat sini ada apa? Ada daging. Daging yang ada kat gigi tadi tu. Tak, kita tak perasan. Kita telan air liur macam biasalah. Macam kehidupan kita hari-harian, telan air liur, lepas telan air liur, lepas telan air liur. Bila kita telan tu, daging tu termasuk sekali. Dan kita perasan daging tu masuk sini. Tak nak buang, dah masuk sampai sini lah. Tak batal. Tak batal. Jangan salah faham. Kalau daging tu dekat sini, kita pun ambil. Kita tengok, daging sedap ni. Kita pun makan, batal lah puasa. Ataupun daging tu dah cabut, duduk kat lidah. Kita kena buang keluar. Jangan telan, batal. Yang tak batal ni apa? Daging duduk sini, kita tak perasan. Ataupun nasi. Kita telan air liur macam biasalah. Tak. Lepas masuk ke sini baru kita perasan. Yang tu tak batal. Dengan syarat apa? Dengan syarat air liur tu mesti air liur yang khalis tahir, sebagaimana telah kita bincang sebelum ni lah. Ataupun dalam ta'liq sebut au ghaira khalis au ghaira tahir au laysa min ma'dinihi wa qad ajaza an majhihi li udhrihi fi hadhihi halat. Ataupun air liur tu tidak khalis. Contoh bercampur dengan sibr, iaitu dakwat. Ataupun tidak tahir, bercampur dengan najis sebagai contoh. Ataupun bukan daripada ma'din. Ma'din tu kita sebut apa? Lidah dan juga mulut. Jadi air liur tu bukan daripada ma'din. Tak, jadi dia tidak tahir, tidak khalis, ataupun bukan daripada ma'din. Tapi benda tu kita tak mampu nak buang. Kita tak mampu nak buang. Kalau duduk depan ni dan dia tercabut, kita ambil, kita buang. Ataupun kita pun ludah dan dia terkeluar.
Ada mungkin keadaan-keadaan tertentu benda tu bernajis ataupun alio tu bernajis ataupun alio tu tidak khalis, tapi kita tak boleh kontrol, dia tertelan sendiri, jadi kita tak boleh nak buang, maka tidak batal juga puasa. Yang kelima, ma wasala ilaihi wa kana ghubara tariq, apa-apa yang sampai ke dalam jauf sedangkan yang sampai itu ialah debu jalanan. Ini kalau kita berjalan satu tempat tak, dan banyak debu yang apa tu terbanglah daripada tanah dan termasuk dalam jauf kita sebut tidak batal. Nombor 6, ma wasala ilaihi wa kana gharbala daqiq wa nahwaha, apa-apa yang sampai ke dalam jauf dan yang sampai itu merupakan apa, debu-debu tepung yang diayak. Tepung kita ayak dia tak, supaya benda yang tak elok tu dibuang dan benda yang elok kita makan lah. Jadi bila kita ayak debu, kita ayak tepung, dia akan naik habuk-habuk tu. Habuk-habuk tu termasuk dalam kita punya apa dia, jauf, maka tidak batal juga. Nombor 7, ma wasala ilaihi wa kana dhubaban ta'iran wa nahwah, apa-apa yang sampai ke dalam jauf dan yang sampai itu adalah apa, dhubab, lalat ataupun nyamuk dan sebagainya, tak, ketika itu tidak batal. Wa in ta'ammada fatha fi fami, sekalipun dia sengaja buka mulut, cari lalat buka mulut, lalat pun masuk. Bila masuk tu terus ke dalam, maka tertelan, tak batal. Dia tak boleh kalau kita buka mulut. Tak, bukan salah kita, salah lalat. Siapa suruh masuk? Sebab tu tak batal tu. Sebab tu kalau kita ambil lalat tu kita kunyah makan, batal. Sebab tu perbuatan kita ambil tu masuk. Kalau kita kunyah kita telan, batal. Tapi sekadar buka, lalat tu pergi masuk tempat lain, apa masuk mulut aku. Jadi salah lalat, bukan salah kita. Sebab tu tak batal. Tapi kena ingatlah, tak batal tu bila masuk terus ke dalam jauf, kita tak boleh buang. Kalau masuk sini, kita ambil kunyah ataupun kita boleh buang, telan juga batal lah. Selesai kat situ. Kemudian yang terakhir, Syekh bincang masalah-masalah yang pelbagai dalam bab puasa ni lah. Masailu mansuratun fis shaum. Ada berapa? Ada 9 masalah. Yang pertama Syekh sebut, idza balagha as-sabi aw aqama al-musafiru aw shufiya al-maridu wa hum shaimun haruma alaihim al-fitru wa wajaba alaihim al-imsak. Kalau seseorang budak yang kecil baligh, ketika waktu sedang berpuasa, contohnya pagi tu dia masih belum baligh, tapi dia berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa lah, mana tadi dia niat dan pagi tu dia puasa. Pukul 12 balik, mimpi keluar air mani balik. Ataupun aqamal musafiru, orang yang musafir tak, berpagi-pagi dalam keadaan musafir, masuk pukul 12 tengah hari dia dah jadi mukim. Ataupun orang yang sakit, berpagi-pagi dalam keadaan sakit, kemudian sembuh daripada sakit. Tak, maka puak-puak ni kita sebut haruma alaihimul fitru. Bila orang yang budak kecil tu dah balik, musafir dah bermukim, orang sakit dah sembuh, haram bagi mereka berbuka dan wajib bagi mereka imsak. Maknanya wajib bagi mereka meneruskan puasa sampailah maghrib. Jadi asalnya mereka ni tak wajib puasa sebab belum balik, sebab bermusafir, sebab sakit. Tapi bila mereka berpagi-pagi dalam keadaan berpuasa, lepas tu keunduran untuk mereka berbuka tu dah diangkat, tak, maka mereka wajib teruskan puasa sampai ke maghrib. Tu boleh. Allah. Nombor 2, idza tahuratil haid wan nufasa aw afaqa al majnun aw aslama al kafiru fi nahari ramadan ustuhibba lahum al imsak wala qada'a 'ala al majnun wal kafiri. Masalah kedua, kalau seseorang perempuan tu suci, ataupun orang yang nifas, suci pada tengah hari siang Ramadan, pada siang Ramadan lah, tengah hari ke petang ikutlah. Aw afaqal majnun, ataupun orang gila, berpagi-pagi dalam keadaan gila, pukul 12 tengah hari sembuh. Aw aslamal kafir, orang kafir masuk Islam pukul 3 petang Ramadan, pada 1 Ramadan sebagai contoh.
Maka ustuhibba lahumul imsak, wajib mereka, sunat mereka apa? Imsak. Sunat saja, tidak wajib. Boleh? Boleh. Jadi orang yang haid, kita ambil satu contoh lah, yang lain itu kias. Perempuan ni haid, pukul maknanya masuk satu Ramadan dah haid. Tapi pukul 2 petang satu Ramadan tu dia suci. Maka daripada 2 petang sampailah ke maghrib pukul 7 petang, sunat dia imsak. Sunat dia menahan diri daripada makan dan minum dan semua perkara yang membatalkan puasa. Tu imsak. Tak wajib. Maknanya kalau dia nak makan, nak minum, nak bersetubuh, tidak ada masalah pada siang bulan Ramadan. Bersetubuh dengan siapa? Ustaz? Dengan suami dia. Contohlah suami dia musafir, maka boleh berbuka dengan setubuh. Tak, nasi tak ada. Boleh. Tu. Wala qada'a 'ala al-majnuni wal kafir. Dan tidak wajib qada' ke atas orang gila dan juga orang kafir. Boleh? Orang yang haid dan nifas, kalau tinggal puasa wajib qada'. Tapi kalau orang gila, orang kafir tak wajib qada' lah. Maknanya orang kafir tu masuk Islam pada pukul 12 tengah hari. Kita sebut sunat imsak daripada pukul 12 sampai pukul 7 petang maghrib. Tak. Hari yang dia masuk Islam tu kena qada' tak nanti? Selepas daripada Syawal, selepas daripada 1 Syawal, tak wajib. Begitu juga orang yang majnun, orang yang gila Nombor 3, al-murtaddu, orang yang murtad. Yajibu alaihi qada'u ma fatahu min as-siyam asna'a riddatihi walau junna fi asna'iha. Masalah yang ketiga yang Habib Hasan Al-Kaf sebut, orang yang murtad wajib qada' puasa yang dia telah tinggal ketika mana dia sedang murtad. Contohlah kita sebut Zaid, seorang Muslim multazim, tak, sampai satu masa dia murtad, na'udzubillah. Murtad berapa lama? Kita sebutlah sebulan. Ada murtad berapa lama? Dia murtad setahun lah sebagai contoh. Jadi dalam setahun tu sempatlah sekali Ramadan. Ramadan yang dia tinggal tu, bila dia peluk Islam nanti dia kena qada 30 hari. Walaupun dia gila. Contohlah ditakdirkan si Zaid ni masuk Ramadan gila. Dia murtad, lepas tu masuk bulan Ramadan dia gila, ditakdirkan gila sampai akhir Ramadan, masuk 1 Syawal sembuh gila. Kita sebut dia wajib juga qada. Dia wajib juga qada selama sebulan. Tu berbeza dengan orang yang tidak murtad. Orang Islam yang gila pada Ramadan, yang tu tak perlu qada. Kalau tak sengaja lah, kalau sengaja kena qada juga. Tapi disebabkan dia murtad, gila ke tak gila ke, Ramadan tu kena qada. Okey. Yang keempat, ini masalah yang sering kali dibahaskan ataupun sebahagian daripada kita masih belum faham lah. Min al-khata'il fahish al-waqi'i fihi kathirun minan nas annahum indama yasma'una adhan al-fajr yatabadaruna ila syurbi i'tiqadan minhum jawaza dhalika ma dama al-mu'adhdhin yu'adhdhin wa dhalika la yajuz wa man yaf'aluhu fa sawmuhu batilun wa 'alayhi al-qada'u in kana sawmuhu fardan. لأن المؤذن لا يشرع في الأذان إلا بعد طلوع الفجر فإذا شرب أثناء الأذان فيكون قد شرب في وقت الفجر وكل ذلك بسبب الجهل ولم يقل بذلك أحد من الأئمة المعتبرين. Jadi kesalahan yang sering berlaku apa dia? Sebahagian manusia bila dia sedang makan, tak sedang makan sahur lah. Ini lagi teruk ni. Ini lagi teruk ni. Annahum indama yasma'una adhan al-fajr yatabadarun ila syurubi. Sebahagian orang bila dia dengar azan subuh, Allahu akbar, Allahu akbar, orang start azan. Dia pun bersegera ambil minuman minum ataupun ambil makanan makan. Apa? Sebab apa? Mereka i'tiqad selagi mana azan belum habis maka boleh makan, boleh minum.
Lepas tu nak puasa bila? Start puasa ialah selepas daripada azan tu habis dikumandangkan. Maka Syekh sebut itu tidak boleh dan puasanya batil dan wajib qada dan wajib imsak. Maknanya seharian tu dia wajib imsak daripada pagi sampai ke maghrib. Tak boleh makan, tak boleh minum. Tashbihan bis-saimin. Lepas tu untuk menghormati bulan Ramadan lah. Boleh? Sebab apa? Sebab bila orang dah azan, itu tanda dah masuk subuh. Dan puasa ni ialah satu ibadah yang bermula daripada subuh, terbit fajar sampai ke maghrib. Jadi bila dah azan, dah masuk subuh, dah start dah waktu tu kamu puasa. Tapi bila azan kamu baru start nak makan, baru berlumba-lumba nak makan, batal puasa. Ada sebahagian pula dia faham lagu ni. Dia tengah makan, kemudian orang azan. Tak? Maka selagi mana orang tak habis azan, makanan yang dah memang ada dalam mulut tu boleh diselesaikan. Contoh adalah nasi dan ayam dalam mulut. Dia pun kunyah-kunyah sampai habis, lepas tu dia tak makan dah lah. Tak? Dia perhabis dalam mulut je. Selagi mana azan belum habis, dia boleh perhabis benda dalam mulut dia. Yang tu pun tak kena. Kalau dia telan, dia makan juga batal puasa. Boleh? Sebab apa? Sebab nampak sangat tak cerdik lah. Contoh. Di Balok ni, di tempat saya ni tak. Adalah 5 orang azan. Seorang azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Laju orang ni azan. Seorang lagi Allahu Akbar, Allah. Panjang. Jadi kalau orang ikut yang pendek ni, masa boleh makan dia pendek. Azan seminit. Jadi waktu azan tu dia boleh makan seminit. Seorang lagi azan lama 5 minit azan. Jadi waktu orang lain nak makan, kalau ikut orang yang muazzin seorang tu 5 minit boleh makan. Jadi waktu mula puasa tu lain-lain ikut orang. Ke mana? Jadi batil lah. Faham tak? Ni Syekh Hasan Hito dalam kitab Fiqh Siyam, dia kritik pedas lah. Dia kata bodoh sungguhlah mikir lagu tu. Tak? Dalil satu tak ada dah. Satu lagi fil waqi' pun jadi berterabur habis. Kamu ikut muazzin ni azan lambat. Alhamdulillah lah kamu boleh makan 10 minit nak habis azan tu. Lepas tu orang lain tempat yang sama tapi dia ikut muazzin yang lain. Jadi semua tu batal puasa tu. Dan wajib qada segera lah. Maknanya 2 Syawal kena qada dah. Boleh? Selesai. Yang kelima, idza mata asy-syakhsu wa 'alaihi qada'u shaumin min Ramadan aw kaffaratin wa qad tamakkana minhu wa lam yaqdihi fayajuzu an yasuma 'anhu waliyuh aw yukhrija 'an kulli yawmin muddan. Masalah apa ni? Kalau seseorang tu mati dan dia ada qada' Ramadan yang belum dia sempurnakan, ataupun dia ada qada' kafarah yang belum dia sempurnakan. Waqad tamakkana minhu, sedangkan dia mampu untuk qada', dia sihat molek. Tapi dia tak qada', saja malah qada'. Sampailah dia mati. Maka Syekh sebut fa yajuzu an yasuma anhu waliyuh. Harus bagi walinya, tak jadi wajib, harus bagi walinya untuk puasa bagi pihak dia. Wali kat sini maksud dia apa? Wali kat sini Syekh sebut kat sini wal muradu bil wali qaribuhu wa illam yakun warithan. Kaum kerabat sekalipun bukan ahli waris. Malah maknanya sebenarnya lebih luas. Walaupun bukan ahli waris, walaupun bukan kaum kerabat. Anak murid, orang asing saja nak puasa bagi pihak dia boleh, tidak ada masalah. Boleh rujuk bayi juri. Au yukhrija an kulli yaumin muddan. Ataupun diberi pilihan juga untuk keluarkan sehari satu mud. Satu cupok. Mana kalau orang tu tak puasa 2 hari, maka kena keluarkan 2 cupok lah. Benda apa cerita ni? Gini. Kita sebut Zaid. Zaid. Dia tinggalkan sehari Ramadan. Dia tinggalkan sehari Ramadan dengan sengaja. Apa yang kita wajibkan kat atas dia? Kena qada'. Qada' dengan segera. 2 Syawal kena qada' dah. Makin lambat makin banyak dosa. Dia mampu nak qada'. 2 Syawal dia sihat, 3 Syawal dia sihat. Dalam setahun tu sihat macam.
Mana Syawal dia sihat, lepas bulan seterusnya sihat, bulan seterusnya sihat, tapi tak nak qada. Lepas tu dia mati. Ditakdirkan dia mati sebelum sempat qada puasa tersebut. Sedangkan dia mampu. Boleh, dia tangguh mati. Maka kita sebut orang lagu tu tak, dia berhutang satu Ramadan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka harus, tak wajib. Sebab salah si mati. Kenapa aku nak pikul pula? Kenapa orang lain nak pikul? Jadi walau bila dia mati, harus, tak wajib. Sebab salah dia. Dia tak puasa, dia lah patut kena tanggung. Kenapa aku yang hidup pula kena tanggung? Tapi harus. Harus wali. Kaum kerabat ataupun bukan kaum kerabat, puasa bagi pihak dia. Contoh anak murid dia nak puasa untuk dia, anak dia nak puasa untuk dia sehari. Ataupun tak nak puasa, keluarkan satu mud. Sehari satu mud. Tu untuk gugurkan apa? Gugurkan, insya-Allah lah, gugurkan dia punya apa nama? Azab lah insya-Allah, dosa dia tu insya-Allah. Tu. Benda tu benda ghaib. Kita tak tahu gugur sungguh ke tak gugur tu Allah alam lah. Cuma kita berharap bila mana diganti puasa dia oleh orang lain ataupun dikeluarkan satu mud bagi pihak dia, Allah Taala tasamuh. Innallaha ghafurur rahim. Okey. Nombor 1 kat bawah Syekh sebut fa in lam yatamakkan bi an mata aqiba mujibil qada'i mubasharatan aw istamarra bihi al-'udhru hatta al-maut aw safara aw marida min awwal yawm min Syawal ila an mat fala fidyata 'alayhi wala qada' li'adami tamakkunihi minhu wa hadha kullu idza lam yakun muta'addiyan bi fitrihi wa illa wajabat fidyatu aw al-qada'u anhu mutlaqan. Okey. Kalau seseorang tu, ni gambaran yang kedua. Kalau seseorang tu ada tinggal Ramadan, tak. Cumanya dia tak sempat nak qada Ramadan yang dia tinggal tu. Gambarannya macam mana? Dia tinggal Ramadan, masuknya 2 Syawal mati kawan tu. Masuknya 1 Syawal mati. Mana mati pada hari raya. Maka tak sempat nak qada lah.